Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazir daripada Masjid Al-Istighfar Singapura dalam tazkirah akhlak ahli Al-Quran. Pada sesi yang ke-11 ini kita akan sambung dengan akhlak ahli Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi qala Syekh Mu'allif an nafa'a bihi wa yakum fi dhahrain amin. Semoga kita bermanfaat daripada apa yang ditulis oleh penulis dan semoga Allah SWT meningkatkan darajat penulis sisinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran. Al-Quran itu akan dengan banyak membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan jadi teman kita, pendidik kita, memberikan kita syafaat dan juga ia akan menjadi saksi kepada diri kita. Maka mudahlah nanti kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tak adanya pendinding, tak adanya teman, tak adanya saksi, tak adanya syafaat, susah banyak untuk masuk syurga Allah SWT. Sesiapa yang mana inilah merupakan sifatnya, dia akan memberi manfaat kepada dirinya dan juga ahli keluarganya. Dengan banyak baca Al-Quran, ia akan menjadi manfaat untuk diri kita dan juga ahli keluarga. Dia akan kembali kepada kedua ibu bapanya dan juga kepada anak-anaknya dengan segala kebaikan di dunia dan juga akhirat. Daripada Sahal bin Mu'az Al-Juhani daripada bapanya radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'i syams fi buyutid dunya law kanat fihi fama zannukum billadhi amila bih." Atau kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya, sesiapa yang membaca Al-Quran dan dia beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya akan dipakaikan kepada kedua ibu bapanya dengan mahkota di hari kiamat yang mana cahaya mahkota itu lebih baik daripada cahaya matahari di dalam rumah-rumah di dunia kalau sekiranya matahari itu berada di dalamnya. Apa pula sangkaan kamu mengenai ganjaran yang diperoleh oleh orang yang melakukannya, iaitu anaknya yang membaca dan beramal dengan Al-Quran. Anak yang baca Al-Quran tu, kita yang baca Al-Quran tu, kita yang banyak sayang kepada Al-Quran, amalkan Al-Quran, ibu bapa kita akan dapat satu recognition yang di mana dipakaikan mahkota ke atas mereka yang bercahaya. Masya Allah. Itu untuk ibu bapa. Untuk yang melakukan lagi dapat lebih hebat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi manfaat Al-Quran ni bukan untuk diri sendiri, untuk ahli keluarga. Awak ajarkan anak-anak awak dapat manfaat. Awak tak ajarkan, awak tak dapat manfaat. Awak amalkan, ibu bapa dapat manfaat. Awak tak amalkan, ibu bapa awak tak dapat manfaat. Jadi hanya ada manfaat saja dengan membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Daripada A'mash, daripada Khaythamah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah lalu seorang perempuan di tempat Nabi Isa AS lalu berkata, alangkah baiknya rahim yang telah mengandungkan kamu dan dua susu menyusukan kamu. Lalu Nabi Isa AS menjawab, alangkah baiknya sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian dia beramal dengannya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi bulan Al-Quran kita ni hampir habis. Tapi kita perlu ingat, Ramadan itu adalah madrasah, sekolah untuk nanti akhir Ramadan itu semua graduate, yakni maksudnya nak tengok apa dia belajar daripada bulan Ramadan ni, dan dia perlu amalkan apa dia belajar dalam bulan mulia ini sepanjang tahun sehingga jumpa lagi bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi apa yang kita belajar? Kita belajar dalam bulan Ramadan kita mampu membaca Al-Quran yang banyak. Kita mampu untuk tidak melayani nafsu kita, nafsu makan. Dengan kita mengekang nafsu makan dan minum kita dapat banyak tambah amal ibadah kita. Kita dapat banyak tingkatkan amal ibadah kita. Kita dapat bertarawih di malam hari bersama keluarga. Kita dapat membaca Al-Quran bersama keluarga. Kita dapat makan sama-sama semeja dengan keluarga. Kita dapat bangun sahur bersama, berqiyamul lail bersama. Kita dapat banyak perkara manfaat online, banyak ceramah-ceramah online, banyak sangat manfaat yang kita dapat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi dengan itu kita berharap mudah-mudahan kita dapat teruskan, tak semua, at least sebahagian daripada apa yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini pada bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jumpa lagi Ramadan, insya-Allah. Ya.
Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada bapanya, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, yuji'ul Qur'ana yawmal qiyamati ila rajuli karrajuli syahib fayaqulu lahu man anta fayaqulu ana alladhi azma'tu naharaka wa ashartu laylak atau kama qala Rasulullah SAW. Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat kepada seseorang lelaki bagaimana rupa seorang lelaki yang pucat. Lalu lelaki itu menegur, siapakah kamu? Dia menjawab, akulah yang telah menyebabkan kamu merasa dahaga di waktu siang, yakni puasa, dan kamu berjaga malam di waktu malam. Masya Allah, Al-Quran lah. Allah. Jadi amalkanlah baca Al-Quran. Banyak sangat faedahnya, ya Allah. Banyak sangat nikmat kau curahkan kepada kami, ya Allah. Daripada Iyas bin Amir, bahawasanya Ali radhiyallahu anhu telah berkata, karamallahu wajhah alaihi salam telah berkata kepadanya, sesungguhnya sekiranya kamu masih kekal, kamu akan saksikan Al-Quran dibaca oleh 3 golongan. Satu golongan membaca kerana Allah SWT, satu golongan membaca kerana habuan dunia, dan satu lagi golongan yang membacanya untuk berdebat. Sesiapa yang mencarinya, dia akan menemuinya. Jadi awak nak baca Quran kerana apa? Kerana Allah, kerana nakkan habuan, kerana nakkan apa yang terakhir, nak berdebat. Awak nak apa? Apa yang awak niatkan itulah awak akan dapat. Muhammad bin Al-Husain rahimahullah ta'ala berkata, radhiyallahu anhu, saya telah menyatakan akhlak golongan yang membaca Al-Quran, dan mereka membacanya kerana Allah SWT, dan saya akan menyebut pula 2 golongan yang membaca kerana inginkan dunia dan juga untuk tujuan berdebat. Saya gambarkan akhlak mereka sehingga dia dikenali oleh orang yang bertakwa kepada Allah, lalu dia akan mengambil sikap berhati-hati. Jadi kita harus elakkan diri daripada membaca kerana selain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tamat sudah tajuk untuk kali ini, akhlak ahli Al-Quran. Semoga ada manfaatnya, insya-Allah. Semoga kita tergolong menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang baca Al-Quran paling kurang 1 hari 1 muka surat, paling banyak 1 juzuk kalau kita mampu, kalau tak mampu 5 muka surat dan sebagainya. Yang penting planning lah, yang perlu planning. Cari dalam 1 hari waktu apa yang lapang. Biasanya waktu lapang ni selepas di antara tahajud ataupun selepas tahajud. Itu waktu lapang. Kerana waktu lain kita sibuk, kecuali kita memang kuat untuk tepikan masa antara maghrib dan isyak selepas iftar, kalau kuat, ataupun lepas balik tarawih atau lepas tarawih sebelum tidur kita baca, tepikan masa setengah jam atau 1 jam dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada ruangan yang terakhir nanti, pada sesi yang ke-12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa
على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي وصلي هدينا هيا برائنا الآن يا همة سادات الأقطاب ما أدينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا إمام الرسل يا سندي يا الله أنت باب الله أنت مديح بدنياي وعافيتي
anta